I just had to let you know you're Kemerosotan kosakata dan kekeliruan tata bahasa merupakan antara cabaran paling ketara dalam kalangan murid hari ini. Pengaruh bahasa, pasaran dan media sosial sering meresap ke dalam penulisan rasmi. Aiman, coba awak tengok ayat awak ni. Di masa kini, kata sendi dan kosakata awak dah bercampur ni. Betul lah kan cikgu. Di masa kini, sebab menunjukkan masa. Kurang tepat tu. Kata sendi di hanya untuk tempat. Kalau untuk masa, kita menggunakan pada. Contohnya, pada masa ini. Satu lagi, perkataan orang ini karangan bahasa Melayu, bukan mesej WhatsApp ya. Alah cikgu, dah biasa type ke handphone. Rekod-rekod pula tulis kerangan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai kesalahan dan pembetulan yang dipaparkan dalam segmen 1. Seperti yang dipaparkan, kata sendi nama di hanya boleh digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah. Contohnya di sekolah, di rumah, di Sarawak. Manakala kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan keterangan masa, waktu, atau tempat bagi orang dan hewan. Contohnya pada pukul 8 malam, pada zaman dahulu, dan pada masa ini. Kesalahan kedua pula adalah kesalahan dari segi ejaan atau penulisan, iaitu singkatan teks. Seperti yang dipaparkan, singkatan teks yang dipaparkan pada segmen 1 adalah penulisan orang dan untuk. Penggunaan singkatan merupakan pengaruh daripada tabiat menaip di media sosial atau perbualan aplikasi mesej seperti WhatsApp dan TikTok. Dalam penulisan rasmi seperti karangan atau laporan, penggunaan ejaan penuh adalah wajib kerana singkatan tidak wujud dalam tata bahasa Melayu baku dan boleh menjejas mutu penulisan rasmi. Menghadapi cabaran ini, pendidik tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah sarahan tradisional semata-mata. Pendekatan interaktif dan inovatif menjadi kunci. Baik, hari ini cikgu akan adakan satu aktiviti di mana aktiviti ini cikgu sebut sebagai detektif bahasa. Di hadapan cikgu ada menyediakan dua ayat. Ayat pertama dan ayat kedua. Jadi, dalam ayat ini, cikgu nak awak semua untuk cari kesalahan dari segi diterangkan dan menerangkan, kemudian cari kesalahan penggunaan bahasa. Siapa boleh cari dan betulkan? Saya cikgu, berdasarkan kedua ayat ni, ayat yang nombor 2 paling tepat dan betul. Sebab restoran Tom Yum restoran untuk ayat atas tu dia terbalik. Sepatutnya restoran Tom Yum. Untuk kesalahan yang kedua ialah goreng pisang. Sepatutnya pisang goreng. Sebab kita nak terangkan. Goreng ialah menerangkan. Pisang itu kita nak terangkan. Sepatutnya pisang tu berada di hadapan. Okey, itu sahaja daripada saya, cikgu. Terima kasih. Tepat sekali, Iqmal. Syabas. Ingat ya semua, tata bahasa ni tidaklah susah sangat jika awak semua kaitkan dengan penggunaan harian awak semua.
Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai kesalahan dan pembetulan yang dipaparkan dalam segmen kedua. Kesalahan yang dipaparkan pada segmen kedua adalah kesalahan hukum DM, yaitu diterangkan dan menerangkan. Menurut hukum DM, unsur utama yang diterangkan hendaklah berada di hadapan, manakala unsur yang menerangkan berada di belakang. Pisang ialah benda utama, manakala goreng ialah penerang tindakan atau proses. Kesalahan selalunya berlaku disebabkan menterjemah terus daripada bahasa Inggris. Kesantunan berbahasa bukan sekadar memilih kata-kata yang betul dari segi tata bahasa, tetapi melibatkan intonasi, bahasa badan dan konteks dengan siapa kita bercakap. Penggunaan bahasa yang tidak santun boleh menjejaskan iklim disiplin di sekolah. Bro. Cikgu, sorry. Cikgu, hati-hati nanti jatuh. Amboi, Evan, bahasa. Cikgu, selamat pagi. Cikgu sehat? Sehat. Cikgu bawa apa? Saya nak pergi beli guru, ambil barang. Okey lah cikgu, saya mau balik dulu boleh? Terima kasih cikgu. Segmen ini bertindak sebagai penilaian nilai murni dan disiplin bahasa, yaitu pragmatik dan sosiolinguistik. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana tahap kesantunan berbahasa, yaitu penggunaan laras bahasa, kosakata sapaan, intonasi, dan bahasa badan mempengaruhi persekitaran pembelajaran serta hubungan antara pelajar dengan guru atau rakan dalam situasi tertentu. Berbalik pada situasi tidak formal, kita dapat melihat bahwa pelajar tersenggol atau bercakap dengan guru menggunakan laras bahasa pasaran atau selanga yang tidak wajar. Jadi, isu yang ada dalam situasi ini adalah menggunakan kata sapaan selanga yaitu bro, nada kurang cermat, dan tidak menunjukkan bahasa badan yang hormat. Manakala, untuk situasi formal, pelajar menyapa guru dengan senyuman, menundukkan badan sedikit, dan menggunakan laras bahasa formal yang santun. Jadi, isu yang ada dalam situasi ini adalah menggunakan kata sapaan rasmi, yaitu cikgu, intonasi lembut, nada rendah, dan ungkapan terima kasih secara bertata susila. Bahasa Melayu ialah jiwa bangsa. Memperkasakannya di era globalisasi bukanlah tugas individu semata-mata, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan iltizam dan tindakan berterusan. Wilson, kau perasan tak sekarang? Ramai kawan-kawan kita yang malu nak bercakap bahasa Melayu baku. Kalau cakap bahasa Melayu baku, kena ejek skema pula. Betul tu Evan. Padahal dalam media sosial, pencemaran bahasa makin teruk. Tapi kita tak boleh biarkan. Bagi aku, pemekasan bahasa Melayu ni kena bermula dari kita. Contohnya buat kandungan kreatif macam video pendek, Betul? pantun moden, atau kempen di TikTok. Nah, Guna bahasa Melayu yang betul. betul. Saya setuju dengan awak, Wilson. Kalau kita gabungkan teknologi dengan keindahan bahasa Melayu, barulah generasi muda sekarang tertarik untuk memartabatkan bahasa kita. Betul tak? Betul. Untuk segmen yang terakhir ini, ia bertindak sebagai puncak perbincangan. Segmen ini meluaskan skop kepada perspektif masyarakat dan dunia luar serta membincangkan langkah-langkah praktikal untuk memartabatkan bahasa Melayu di era globalisasi. Akhir sekali, mesej utama yang ingin disampaikan berdasarkan video dokumentari ini adalah bahasa Melayu bukan sekadar subjek untuk lulus peperiksaan,
tetapi lambang jati diri bangsa. Pemberkasaannya memerlukan komitmen bersama guru, pelajar, dan masyarakat. Lenyap-lenyap aku juga